Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to channel Cikgu Linda. Okay, hari ini Cikgu Linda bersama dalam kelas sejarah tingkatan 2. Cikgu nak, cikgu harapkan sesiapa yang baru sahaja menonton channel cikgu ini, harap dapat sudi like, share dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan kepada pelajar-pelajar dan juga murid-murid yang telah subscribe channel cikgu, cikgu nak ucapkan terima kasih di atas galakan dan dorongan anda semua. Hari ini bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah tingkatan 2. Jangan ke mana-mana. Hari ini kita akan pelajari bab 10 berkaitan Sarawak dan Sabah. Apa yang kita nak lihat? Kita akan masuk ke subtopik 10.4, keunikan masyarakat Bumiputera Sarawak dan Sabah. Kita akan lihat uniknya kaum-kaum masyarakat ini. Pertama, kita akan lihat dulu masyarakat Bumiputera Sarawak. Terdiri daripada kaum apa? Yang pertama, kita ada Iban. Iban ini berasalnya daripada Sungai Kapuas. Mereka berhijrah dan menetap di kawasan hulu Sungai Batang Lupar. Semasa cikgu menunjukkan tentang masyarakat ini, anda boleh lihatlah keunikan daripada segi pakaian, aksesori, di mana setiap masyarakat ini mempunyai keunikan yang berbeza daripada masyarakat yang berbeza. Sebagai boleh tengok pakaian, aksesori dan juga cara mereka lah. Yang kedua, kita ada Melayu. Melayu ini, di mana kaum Melayu ini atau masyarakat Bumiputera Melayu ini, dia muncul pada zaman kerajaan awal di Sarawak, iaitu seawal abad ke-6. Di mana kalau anak-anak ingat, kerajaan Santubong yang wujud awal pada waktu itu, dan menjadi sebuah pelabuhan yang terkenal. Dan mereka ini, kaum Melayu ini menetap di semua bahagian, negeri Sarawak. Termasuklah di pedalaman, iaitu di Belaga, Baram dan Skrang. Maksudnya dia adalah kaum yang terbesar jugalah di negeri Sarawak selain pada Iban. Kita ada yang ketiga, Bidayuh. Nampak tak keunikan pakaian Bidayuh? Dia ada topi. Kalau Iban tadi dia ada bulu ke atas kan. Kalau kaum Melayu dia pakai selendang ataupun kita panggil macam selendang, kita ingat nama khasnya. Kaum Bidayuh ini berasal daripada Sungkung, iaitu daripada Kalimantan. Kalimantan dengan Sarawak ini adalah sempadan. Sebab tu dia boleh datang, boleh berhijrah daripada Sungkung ke Sarawak. Sebab dia adalah sempadan sahaja antara Sarawak dan Kalimantan. Kaum Melanau. Kaum Melanau dia duduk di kawasan tengah-tengah Sarawak lah. Cuba tengok pakaian mereka. Tengok. Daripada kaum-kaum yang telah kita lihat sebelum ini. Kita ada orang Ulu. Uniknya orang Ulu kan. Dia pegang bulu buru kenyalang. Sewaktu buat tarian kan. Kaum ini terdiri daripada pelbagai, iaitu kita ada kaum Kayan, Kenyah, Kelabit, Penan dan Punan. Inilah orang kata kaum yang kita panggil dia sebagai orang Ulu. Di mana ia menetap di kawasan pedalaman Sarawak. So, kehebatan orang Ulu adalah menyumpit. Hebat mereka menyumpit, semua kena. Inilah tadi yang kita kata kawasan-kawasan mana. Kita tengok peta Sarawak ini kan. So, nampak? Orang Melayu kebanyakan berada di semua kawasan Sarawak, termasuk juga di kawasan pedalaman. Nampak Kemudian kita ada orang Ulu. Orang Ulu di kawasan pedalaman lah. Di belakang-belakang ni nampak ni di kawasan pedalaman. So, kawasan pedalaman ada jugalah tadi kan orang Melayu. So, Melanau. Nampak Melanau yang warna hitam duduk di pesisiran pantai dan ada juga di kawasan lembah-lembah sungai lah, pedalaman sikit kat sini kan. Kita ada Bidayuh. Bidayuh di sini. Nampak? Sebab tu dia kata sempadan, dia berasal daripada Kalimantan. So, awak nampak ni, Kalimantan. Ni sempadan Kalimantan. Sebab tu dia berhijrah daripada Kalimantan ke Sarawak.
Tu orang Bidayuh. Seterusnya kita nak lihat masyarakat Bumiputera Sabah. Okay, dalam masyarakat Bumiputera Sabah, kita ada yang pertama Kadazan Dusun. Kadazan Dusun yang mendiami kawasan penampang Papa, Tuara, Tamunan dan Ranau. Okey, apa maksud dusun? Dusun adalah bermaksud orang petani pedalaman di mana ia diberikan oleh orang Brunei. Kalau awak ingat balik, Kesultanan Melayu Brunei pernah menjajah kawasan Sabah. Okey, ada sedikitlah kawasan Sabah yang pernah Kesultanan Melayu Brunei ini jajahlah, orang kata takbir. Okey, kalau awak ingat balik dalam 10.1 yang cikgu telah terangkan. Okey, orang Bajau ataupun orang Sama. Budaya menunggang kuda. Ini keunikan orang Bajau. Kecil ke, dewasa ke, besar ke. Okey, naik kuda bersama dengan dasta. Ni dasta duk pakai ni. Okey, tu keunikan mereka. Okey, mereka ini banyak tinggal di kawasan pantai timur dan pantai barat Sabah. Okey, nanti kita tengok peta. Senang. Murut. Murut. Ni orang kuat di negeri di negeri Sabah. Orang kuat di negeri Sabah ni. Okey, tinggal di kawasan Tenum hingga ke Kalabakan. Okey, orang Murut ni, nama Murut ini diberikan oleh nampak juga orang Brunei di mana mereka pernah duduk di Sabah suatu masa dahulu, di mana orang bukit atau orang dari pedalaman pergunungan yang kecil. Orang pedalaman, dia punya semangat memang kuat. Okey, dia punya hero kan. Okey, sebab dia orang dah biasa hidup dalam kesukaran lah kan, dalam hutan tu kan. Dalam kawasan pedalaman. Kaum Suluk. Kenapa nama Suluk? Okey. Mereka ini adalah berasal daripada Kepulauan Sulu. Okey, kalau awak ingat balik dalam 10.1, cikgu dah pernah terangkan. Okey, kita ada Kesultanan Sulu yang pernah mentadbir bahagian pantai timur sebelah Sabah. Sebab itulah ada keturunan Suluk. Okey, masyarakat Suluk yang datang ke negeri Sabah dan menetap di pantai timur Sabah. Mereka adalah daripada Kepulauan Sulu. Okey. Seterusnya kita ada orang Sungai. Okey, kebanyakan tinggal di berhampiran sungai lah. Sungai Kinabatangan, Sungai Sugut, Sungai Paitan dan Sungai Labu. Okey, so anak-anak boleh lihat dah di antara masyarakat Sarawak dan masyarakat Sabah, masing-masing setiap kaum ada keunikan daripada segi pakaian mereka. Kan lihat pada setiap gambar kan. Okey, boleh lihat ya betapa uniknya, betapa hebatnya mereka. Kan? Cantik pakaian mereka. Okey, inilah peta negeri Sabah yang cikgu cakap tadi. So, nampak tak ini orang Suluk? Okey, yang datang daripada Kepulauan Sulu. Ni pantai timur Sabah lah. Mereka akan berada di kawasan sini. Dan sini jugalah kalau awak ingat dulu Kesultanan Sulu pernah mentadbir kawasan ini. Pada subtopik 10.1. Okey, nampak? Paling banyak orang Kadazan Dusun. Paling banyak adalah kaum Kadazan Dusun ataupun masyarakat Kadazan Dusun. Okey, ada di semua kawasan ni. Okey, tepi Bajau. Ni tepi Bajau, orang sebelah Lahad Datu, pantai timur dan pantai barat Sabah. Okey. Orang Bajau, orang yang suka menunggang kuda, kan. Keistimewaan menunggang kuda dan pakai dasar akan duduk di kawasan sini. Majoriti kat sinilah. Okey, Kadazan Dusun di sebelah sini. Okey, kita ada Murut. Nampak orang Murut. Murut di kawasan pedalaman, besar pedalaman Sabah ini kan. Ni orang Murut. Dan kita ada Kadazan Dusun dah. Bajau, mana Bajau? Bajau pun dah. Okey, ingatlah. Ni kawasan negeri Sabah, kaum-kaum yang banyak. Okey, kaum besar ialah Kadazan Dusun lah. Dengan juga Murut. Okey, kita lihat sedikit tentang kepentingan sungai. Yang mana kalau anak-anak lihat, anak ingat daripada kita belajar pada tamadun awal dunia, masa tingkatan 1, kerajaan-kerajaan awal alam Melayu di masa bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4, kebanyakan kerajaan semua memilih sungai sebagai tempat ataupun pusat pentadbiran yang dekat-dekat dengan sungai kan. Kita lihat satu persatu kepentingan mereka. Begitu juga kerajaan Sabah dan Sarawak. Okey, ia adalah sebagai kegunaan harian untuk minum, mandi dan membasuh pakaian. Okey, ini aktiviti orang zaman dulu kan, tak ada tandas. Okey, semua cari kat sungai. Air lah.
Kemudian sebagai medium pengangkutan, di mana sampan dan bot menjadi pengangkutan utama untuk membawa penumpang dan barang melalui sungai. Yang ketiga, kepentingan juga kepada orang zaman dulu dan juga penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, sebagai penempatan, okey, atau juga dikenali sebagai kampung air. Okey, kemudian sebagai sumber rezeki untuk penduduk-penduduk di sekitar sungai lah, tangkap ikan, tangkap udang. Ya, ini sebagai kegiatan rekreasi lah. Ini untuk pesta regata di Sarawak dan juga di Sabah. Maafkan cikgu, pesta regata di Sabah dan acara perahu berhias. Okey, ni kaum Bajau. Okey, dan juga sebagai aktiviti perdagangan, menjalankan jual beli di sungai daripada zaman dahululah. Kesultanan Melayu Melaka, Johor, kerajaan Sabah Sarawak, pada zaman tamadun awal dunia, daripada zaman kerajaan alam Melayu. Inilah pentingnya sungai. Sungai memainkan peranan yang penting kepada masyarakat Sabah dan Sarawak. Fungsi sungai masih kekal sehingga hari ini. Masih ada orang buat rekreasi, masih menggunakan pengangkutan, kalau terutama di Sabah dan Sarawak. Sebab yang duduk di kawasan lembah sungai kan jauh jaraknya. So, pengangkutanlah kepada mereka untuk pergi ke satu kawasan dan juga sebagai sumber rezeki untuk kita menangkap ikan ke udang kan, untuk sumber makanan kepada penduduk. Dan inilah cikgu cakap tadi kan, persamaan yang wujud pada zaman dahulu hinggalah zaman sekarang. Alhamdulillah. Video ringkas berkaitan dengan masyarakat Bumiputera Sabah dan Sarawak. Keunikan yang pertama cikgu terangkan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Cikgu Linda untuk video seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Teruskan bersama dengan cikgu. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.